Itu dia Amin, Action speak louder than words. Kita boleh lihat di situ walaupun dia tak berkata apa-apa tapi apa yang perasaan yang dia pendam tu kita boleh rasa. Saya Subhanallah. merema-rema sebenarnya. Dapat bayangkan apa perasaan dia, perasaan ibu apa dia, kebanggaan keluarga dia. Sebab tu saya selalu pesan pada pelajar-pelajar dalam program motivasi saya buat. Saya kata dalam dunia ni tak ada benda yang boleh menghalang kita untuk berjaya kecuali diri kita sendiri. Kelas corut ke nombor las, ke orang Kelantan kata nombor gubak ke, nombor gubak dia kena sengau sikit. Ya. Macam mana apa pun dia tak boleh halang untuk berjaya kecuali diri kita sendiri. Kan? Betul tu. Jadi pada pelajar-pelajar di luar sana kalau ada apa-apa masalah jangan jadikan masalah sebagai halangan, tetapi diri kita sendiri yang nak ataupun tak nak untuk berjaya. Khususnya untuk calon SPM yang sedang peperiksaan sedang sekarang. menghadapi peperiksaan akhir sijil pelajaran Malaysia. Betul, bukan akhir tahun dah. Ini untuk betul lagi akhir akhir sekolah tahun. menengah. Betul lah akhir tahun. Tapi sijil pelajaran Malaysia. Jadi jangan beralasan, just do it. Yang terbaik. Okey. Dan cakap tentang halangan, antara halangan kepada sesebuah negara itu menjadi hebat dan sebagainya, antaranya adalah disebabkan satu penyakit, satu virus, satu taklah apa kan, iaitu penyakit rasuah. Banyak tamadun-tamadun hebat dunia jatuh kerana rasuah. Kalau tengok sejarah-sejarah macam Julius Caesar pun, masa pemerintahan dia juga terjebak dalam rasuah, jatuh, rebah. Daripada sekecil-kecil hal hingga ke sebesar-besar hal. Jadi macam mana kita nak membantras rasuah. Bersama Dr. Abu Bakar Sarpun, Timbalan Presiden Institut Integriti Malaysia. Timbalan Presiden Institut Integriti Malaysia. Dan Doktor, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, wajah berseri-seri. Walaupun terpaksa buat kerja pasal rasuah ni bukan senang, Doktor. Ya, Doktor. Bercakap tentang rasuah terlebih dahulu, pada pandangan Doktor mengenai senario dan fenomena rasuah di negara kita akhir-akhir ini. Sebab kalau saya tengok tahun 2009 kita berada di tangga ke-56 dari segi persepsi indeks rasuah. Tahun 2010 maintain 56, tapi masih lagi ditakut yang saya kira tidak membanggakan berbanding Singapura, Sweden dan Switzerland. Komen Doktor. Baik. Terima kasih Amin. Bila kita bercakap soal rasuah ni, saya daripada Institut Integriti ni saya kena gabung sekali dengan integriti. Saya. Sebab itu obat dia sebenarnya. Dalam konteks kita bercakap rasuah ni, sebenarnya ini fenomena global. Maka Malaysia tidak terkecuali lah bila sebut global ni. Cuma degree kadarnya tu mungkin berbeza lah dengan negara lain. Amin sebut Finland, Switzerland tu baik sikit kedudukan dia kan. Baik sikit. Lebih daripada kita lah. Dan fenomena ini tak ada siapa yang boleh nak menafikan. Sebab orang buat kajian, ada indeks. Amin sebut tadi tahun 2 kebelakangan ni kita di tempat 56. Kalau lebih detailnya, kalau indeks corruption perception index tu kita pencapaian kita sekadar 4.5, 44 daripada 10. Maknanya tu belum memuaskan. Belum memuaskan lagi. Jadi macam mana pun kena kerja keras lagi lah. Kena kerja keras dan seluruh rakyat Malaysia ni sebenarnya kena peka bahawa ini isu penting yang perlu diberi perhatian. Di samping mungkin isu lain lah melibatkan negara, dan negara kita cuma satu je, Malaysia. Dan kebanyakan kes yang berlaku, apa faktor-faktor utama menyebabkan mereka ni terjerabak dalam kes-kes rasuah? Okey Mak, ya, sebenarnya bila kita cakap faktor ni terlalu banyak faktor. Tapi barangkali saya sebut satu dua lah yang paling utama, yang prioriti dalam konteks seorang manusia yang mungkin berkerjaya dalam apa jua bentuk lah. Saya lihat antara yang paling utama ialah sikap tamak manusia tu. Sikap tamak. Ya, kita boleh bercakap soal lemah agama, lemah iman, boleh. Tapi bila berlaku rasuah ni, kita tengok dia bukan orang miskin. Betul. Kadang-kadang dia orang kaya dan orang yang cerdik, bijak, orang cerdik, ada PhD, berpendidikan tinggi. Kebanyakan yang itulah kan. Jadi kenapa berlaku? Yang di antara yang utama ialah tamak. Tamak ini dibimbing oleh nafsu. Dia dah ada mungkin duit, dia dah ada material, benda, rumah, kereta, semua dah ada. Cukup makan, kadang berlebih pula makan sampai obes pun. Tapi betul. Dia nak juga. Ada sebab lain tamak lah tu. Jadi, dan tamak itu dalam konteks perbahasan kita pagi ni, dia penyakit. Dan penyakit ni boleh membawa malapetaka. Dan dia mesti ditangani.
Dan semua orang mesti terlibat samalah dalam mendukung hasrat. Rasuah itu kalau dilihat dalam konteks agama, banyak nas-nas yang menyebut. Betul. Antara lain Nabi menyebut ar-rashi wal murtashi finnar. Saya ingat masa tahun 1998 ada salah seorang wakil rakyat Cina, saya tak perlu sebutlah parti mana. Dia sebut hadis tu, ar-rashi wal murtashi finnar. Macam Jepun tapi dia sebut hadis rupanya. Maknanya dia pun mengiktiraf hadis tersebut. Jadi pada pandangan doktor, apabila Nabi sebut yang menerima rasuah dalam neraka, yang pemberi rasuah apatah lagi, selain pada faktor tamak, apa lagi faktor-faktor lain? Adakah mungkin faktor desakan keluarga ke, faktor ekonomi negara ke, bagaimana doktor? Kita boleh meletakkan pelbagai faktor sebenarnya, tapi kita cuma tak tahu dia dalam kategori mana lah. Ada yang nak hidup mewah, betul. Ada yang nak bergaya, ada yang nak lebih pada orang lain. Ada yang bukan itu faktornya. Barangkali kita pun tak tahu. Saya saja. Barangkali lah. Tapi yang penting dalam konteks hadis yang Amin sebut tadi, saya nak bawa pendapat Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama pemikir Islam. Dia kata, ini dalam konteks ulasan hadis lah, boleh jadi, rasuah itu adalah satu pemberian dari seseorang bertujuan untuk menghidupkan kebatilan, dan dalam masa yang sama untuk memusnahkan kebenaran. Ini pada saya ulasan yang cukup tepat. Jadi saya sebut tadi rasuah ni penyakit malapetaka. Jadi rupanya dalam kumpulan kita ni, manusia ni, ada orang yang berusaha keras untuk menghidupkan kebatilan. Rasuah itu kebatilan. Dia tak sedar kesan dia kalau dia buat begitu, dalam masa yang sama kebenaran, keadilan hancur lebur. Dah tentulah ini boleh memusnahkan sebuah institusi, sebuah masyarakat, bahkan sebuah negara. Dan Amin, kita tengok kebanyakan kes yang berlaku yang pada macam bawahan lah. Kalau kita tengok kan, orang nakkan sesuatu, dia orang cakap apa, under table. Jadi bila kita tengok ada berlaku ketidakadilan kat situ, sebab orang yang sepatutnya dapat tak dapat, sebabkan orang yang sodok duit lebih bawah meja, orang cakap tu dia yang dapat. Ya, betul. Jadi macam mana kita nak tangani masalah-masalah begini, sebab kita tengok ini bermula daripada masyarakat, bawa sampai ke atas. Betul. Baik, bila kita bercakap rasuah ni, kita dah tahu isu ni. Yang penting macam mana kita nak menangani. Bagi saya itu yang lebih penting. Saya suka membawa pendekatan agama lah. Dalam konteks ini banyak juga cara dia, kaedahnya. Tapi barangkali berdasarkan pemerhatian saya, pertama yang penting sekali ialah pada saya lah, semua orang ni harus kembali kepada fitrah. Yang disebut fitrah ni adalah kembali pada agama. Kerana agama tu hanya mengajar perkara yang baik. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau orang Islam tambah lagi sikit, wa tu'minuna billah. Jadi ini fitrah ni. Manusia sebenarnya dijadikan Allah tu suruh buat ma'ruf saja. Buat kerja elok aja kan. Tak adalah rasuah. Dan yang kedua, cegah yang mungkar. Amanlah kita. Tak ada hengki-pengki, serabut dalam masyarakat. Kemudian nak cantik lagi, mari sama-sama beriman, patuh kepada perintah Allah. Jadi itu dalam konteks prinsipnya. Yang lain pada itu saya nampak dalam apa juga keadaan lah, umpamanya negara kita lah, dalam ekonomi yang agak bagus begini, kita perlu ada sifat qanaah lah. Memadai apa yang ada. Ramai orang ada kerja, gaji tak kisahlah, ada yang besar, ada yang kecil, dan kerja boleh dapat insya-Allah. Paling tidak tukang minyak, tukang sapu, ada pendapatan. Betul. Kalau kita rasa qanaah, insya-Allah cukup. Allah akan cukupkan rezeki saya. InsyaAllah. Nah, sikit lagi ya, betul. Doktor, dalam konteks bidang keberhasilan utama negara NKRA, ini juga rasuah merupakan salah satu agenda penting di dalam GTP ataupun Government Transformational Program. Jadi apa komen doktor sebagai merangkumkan perbincangan kita berkaitan dengan rasuah pada hari ini? Baik, inisiatif dalam NKRA itu salah satu memang rasuah lah yang difokuskan. Bahkan Institut Integriti Malaysia sendiri, salah satu matlamat kita daripada 5 tekad tu, fokus kita pada rasuah juga. Memerangi
rasuah, penyelewengan, salah guna kuasa secara menyeluruh dan berkesan. Jadi kalau inilah di antara usaha-usaha kebaikan yang nak dibawa kepada rakyat dan negara, semua orang kena sokong. Betul, betul. Dan kita kena bertolong bantu. Kepada SPRM, Gotong-royong. Badan-badan agensi yang bertanggungjawab, SPRM, IAM, Bangkali Jabatan Audit dan Jabatan Agama yang sebenarnya mereka ini semua mendukung cita-cita membawa kebaikan kepada rakyat dan negara ini, semua orang kena sokonglah. Betul, betul. Tak kira siapa yang bawa idea itu, barangkali ialah semua bentuk inisiatif ini telah difikirkan mendalam. Kalau rasuah tak ada di negara kita, semua orang berintegriti, rakyatnya berakhlak mulia, aman, makmur, sejahtera, baldatun tayyibatun, rabbul ghafur. Masya-Allah. Itu dia slogan negara kita, berintegriti dan bersih rasuah. Ya, betul. Dan oleh itu seperti mana kata doktor, kita perlu sokong, doktor kan? Yes. Dan bagi pihak yang berkuasa, yang mahu kuasakan isu ini agar bertindak dengan efektif, seperti mana kata doktor, berkesan. Janganlah kita bersifat selektif. Kalau pihak ni cepat kita ambil tindakan, pihak ni lambatlah pula kan. So kita bertindak secara integriti. Jadi itu dia para penonton. Orang ramai kita, masyarakat biasa pun kena beringat, kena ada rasa tanggungjawab. Sebab kalau kita ambil rasuah, kita ambil hak orang lain. Betul. Yang patut terima dia ambil oleh orang lain pula kan. Baik, para penonton, kita dah bincang tentang rasuah. Selepas ini kita akan bincang mengenai seminar IPAC kan, macam mana kita nak menghasilkan ramai pelajar seperti Aisyah tadi. Ya, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, apa pun jangan ke mana-mana, tunggu selepas ini.